Seterusnya, daripada bikisan tersebut, kami juga ingin alihkan perhatian anda terhadap berkenaan dengan satu isu ataupun kepala air yang sekarang ini dikongsikan di media-media sosial dan juga di dada-dada akhbar. Banyak kejadian kepala air berlaku sekarang ini. Baru-baru ini dilaporkan di Ipoh ada, di Melaka ada. Jadi kita nak kongsi pada anda juga beri kesedaran berkenaan apa itu kepala air ini. Kami bawakan tetamu menerusi panggilan video pada pagi ini, iaitu Dr. Frankie Marcus Atta selaku pensyarah kanan Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dr. Frankie, selamat pagi. Selamat pagi, Yoda. Okey, terima kasih bersama kita hari ini menerusi panggilan video. Kita nak minta doktor mungkin kongsikan sedikit definisi pengenalan awal terlebih dahulu. Apa itu kepala air? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita bercerita ataupun mengatakan tentang kepala air ni, biasanya mungkin kita sudah sedia maklum kepala air itu merupakan satu fenomena yang mana ia berlaku di kawasan-kawasan jeram, kesan daripada hujan yang berlaku di peringkat hulu sungai. Dia membentuk satu luruhan air yang deras, laju dan ganas yang boleh menyebabkan kemusnahan alam sekitar dan juga harta benda yang paling menyedihkan kalau dia turut merenggut nyawa manusia. Mungkin itu sedikit berkenaan dengan konsep kepala air. Kiranya mungkin kita boleh juga berikan persamaan dengan empangan yang kita tanah air ni, sebabnya sekiranya empangan itu pecah maka kita akan menerima satu laluan air yang sebegitu laju sekali sehingga boleh memusnahkan apa sahaja yang berada di depan. Itulah perbandingannya. Cumanya kepala air ini berlaku di kawasan hutan lah. Dan bila ada hutan ni kita cerita ada pokok. Kalau empangan kita boleh nampak air itu jatuh daripada jauh, kita boleh bersedia Dr. Frankie daripada jauh untuk bergerak dan mengelakkan sebarang masalah ataupun kematian. Tapi ini kepala air ini berlaku di hutan, kita tak nampak ia dilindungi dengan pokok yang begitu tebal sekali. Maklumlah hutan tropika kita dipenuhi dengan pokok yang begitu tinggi, daunnya banyak sekali. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti contohnya kita berkelah ataupun berekreasi di sungai-sungai bersama ahli keluarga, bagaimana untuk mengetahui apakah antara tanda-tanda awal sekiranya kepala air bakal berlaku di kawasan tersebut? Okey, sudah, terima kasih. Sebelum kita mengetahui ataupun ingin tahu tanda-tanda yang boleh kita lihat sebelum berlakunya kepala air, itu memang ada tanda-tanda dia. Tapi ada lebih baik kalau kita lihat kenapa kepala air itu mudah berlaku khususnya di kawasan-kawasan hutan. Kadang-kadang kita memang betul, saya akui kita susah nak jangka berkaitan dengan kejadian kepala air ni, sebab itu dari segi kajiannya pun kita masih lagi mencari-cari bagaimana nak mengkaji secara saintifik berkenaan dengan isu kepala air ni. Biasanya kepala air itu berlaku ataupun kejadian kepala air yang lebih ganas itu berlaku boleh disebabkan oleh pembentukan empangan semula jadi yang terdapat di hulu sungai. Jadi empangan itu terbentuk maksudnya daripada bahan-bahan yang seperti kayu, daun-daun pokok yang menghalang laluan utama sungai. Kemudian dia membentuk satu kolam ataupun kita sebut dengan mudah itu empangan semula jadi. Dan kemudian empangan itu boleh pecah bila-bila masa apabila intensiti hujan semakin bertambah ataupun empangan semula jadi itu tidak dapat menampung bebanan yang ditanggung ataupun kuantitas yang semakin banyak, dan dia boleh pecah bila-bila masa dan menghasilkan satu fenomena yang kita sebut sebagai kepala air ini, dan boleh menyebabkan nyawa ataupun apa saja yang menghalang laluan kepala air itu tadi, dia boleh angkut sekali. Jadi biasanya kalau kita nak lihat tanda-tanda kepala air ini, dia bermula di peringkat awal. Sebelum kita pergi suatu kawasan rekreasi itu, kita perlu tahu pertama sekali cuaca ini umumlah. Bila kita keluar nak pergi ke suatu kawasan rekreasi yang melibatkan jeram, lihat dulu cuaca sekitaran itu. Adakah dia baik ataupun mungkin dalam keadaan berawan ataupun mendung, itu kita kena pastikan. Jadi kalau kita dapat pastikan cuaca pada masa itu, mungkin kita boleh buat keputusan sama ada kita pergi ataupun kita batalkan untuk tujuan rekreasi khususnya di kawasan jeram. Okey, itu yang pertama di peringkat awal. Kalau kita sudah sampai di kawasan jeram, kita sudah memulakan aktiviti rekreasi itu, okey, macam mana kita nak tahu akan datangnya kepala air itu? Yang pertama sekali mungkin cuaca itu sudah berubah. Mungkin keadaan yang cerah itu menjadi sedikit gelap.
yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita melihat di kawasan permukaan air itu, yang tempat yang mereka mandi itu, yang di saluran mandi, mungkin ada daun-daun ataupun ranting-ranting yang mula berhanyutan. Nah, itu satu petanda yang orang katakan mungkin ada benda yang akan berlaku apabila ada serpian-serpian daun ataupun puing-puing kayu yang mula hanyut. Dan ketiga, mungkin kita boleh lihat dari segi warna air. Dari yang jernih, kemudian mungkin dia bertukar sama ada menjadi keruh ataupun kehitam-hitaman. Itu juga menjadi salah satu orang kata indikasi untuk kita kenal pasti akan berlakunya kepala air. Cuma kita tak tahu volume dia sama ada kuat ataupun tidak. Tapi mungkin pengunjung ataupun pelancong-pelancong yang datang itu dia boleh berwaspadalah. Okey, selepas tu bila berlakunya benda-benda ni semua, apa yang perlu kita buat ataupun pengunjung buat, sedia dan jauhi tempat tersebut. Ya, mungkin itu dulu, Suara. Okey. Bersedia dan jauh. Mungkin sekurang-kurangnya apabila air itu turun dengan deras, kita mempunyai masa yang lebih panjang sikit untuk keluar daripada kawasan tersebut. Sekiranya mendapat simptom seperti kayu ataupun ranting-ranting, daun yang tiba-tiba ada banyak di sekitar kawasan anda mandi kan. Itulah saya juga terbaca di media sosial, itu adalah antara simptom untuk kita, petanda-petanda awal untuk kita mengetahui sekiranya kepala air bakal berlaku. Cumanya Dr. Frankie, ialah tadi Dr. Frankie ada menjelaskan kepala air ini berlaku disebabkan oleh mungkin antara faktornya empangan semula jadi yang berlaku di hulu sungai dan sebagainya. Dan air yang bertakun itu disebabkan oleh tadahan hujan yang turun secara semula jadi. Dan bila kita cakap dengan hujan ini, selalunya kita kaitkan dengan mungkin musim tengkujuh yang mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk berlakunya kepala air kerana tadahan hujan yang semakin tinggi disebabkan hujan yang turun dan disebabkan oleh musim tengkujuh tersebutlah. Tapi sekarang ini Met Malaysia mengeluarkan amaran. Kita sekarang mengalami proses peralihan monsun timur barat barat daya. Jadi banyak hujannya sudah kurang, cuaca akan jadi lagi panas, tapi kebelakangan ini media melaporkan kejadian kepala air begitu banyak sekali. Jadi bagaimana untuk kita mentafsirkan situasi ini? Hujannya kurang tapi kepala air banyak. Okey, baik, terima kasih. Ini satu orang kata pernyataan yang sangat menarik. Apabila kita tidak terlalu memahami apa yang berlaku pada masa sekarang ini, khususnya di Malaysia, yang pertama sekali kita kena ambil tahu berkenaan dengan fenomena perubahan iklim secara global. Itu memang wujud dan kita merasai di negara Malaysia khususnya. Dan yang kedua, berkaitan dengan fenomena juga semula jadi, iaitu yang disebut sebagai bayu laut. Bayu laut, walaupun kita sekarang ni betul kita masuk dalam musim monsun barat daya yang bermula pada Mei dan sehingga September. Jadi apa yang berlaku pada monsun barat daya ini sebenarnya? Kita akan menerima hujan yang sedikit. Menerima hujan yang sedikit itu bermaksud bukan tidak ada hujan. Kita still menerima hujan sebab kita merupakan negara yang sentiasa menerima hujan. Bezanya monsun barat daya jumlah hujannya itu sedikit, tapi bukan bermakna tidak hujan, dia hujan. Dan monsun timur laut itu kita menerima jumlah ataupun intensiti hujan yang begitu lebat. So apa yang berlaku ataupun kesan daripada fenomena semula jadi bayu laut ini, kalau boleh saya perincikan sedikit konsepnya. Kalau kita lihat, bayu laut ini berlaku disebabkan ketumpatan udara di kawasan laut itu terlalu tinggi, dan kemudian di kawasan darat itu ketumpatan udara dia rendah lah. Jadi pergerakan ketumpatan udara yang tinggi itu dari laut dia datang ke darat. So pertembungan antara ketumpatan yang tinggi dan juga rendah di darat ini, dia mudah membentuk awan yang boleh menghasilkan hujan. Iaitu awan cumulonimbus. Jadi dia berlaku di mana? Dia akan berlaku di kawasan-kawasan bukit ataupun kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi sebab itu musim monsun barat daya ini sebenarnya lagi berisiko, ataupun kejadian kepala air mungkin akan mudah berlaku berbanding dengan monsun timur laut. Kita dah tahu memang hujan dan puncak kepala air itu adalah hujan. Mungkin itu dulu.
Saudara. Okey. Yalah, ramai yang tidak punya kesedaran ya berkenaan dengan bayu laut ini. Sebenarnya di kawasan pegunungan menerima hujan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan darat, walaupun dikatakan ataupun diramalkan kita akan mengalami ataupun menerima tabur hujan sedikit berkurangan jika dibandingkan dengan musim timur laut. Ini satu orang kata ilmu yang barulah kita kongsi bersama dengan penonton Saat Pagi Malaysia hari ini berkenaan dengan bayu laut. Okey, jadi sekiranya seseorang individu tersebut berada di kawasan tersebut dan sedang terpaksa mengharungi situasi kepala air ini, apa yang mereka boleh lakukan? Adakah dengan berpaut di dahan pokok cara yang terbaik untuk menjaga keselamatan mereka, atau mungkin ada tip-tip lain mungkin doktor boleh kongsikan untuk mereka ini? Okey, saudara, dia bila cerita pasal kepala air ni dan terperangkap dalam fenomena ataupun situasi kepala air ni, yang pertama sekali perlu kita fikir satu, kurangnya kita punya pengetahuan berkaitan dengan kepala air ini, kita akan mudah orang kata terjerumus ke kawasan-kawasan yang macam itulah. Bila kita sudah lihat tanda-tanda dia, kita tidak menghindarkan diri, kita masih lagi berada di kawasan tersebut. Sedangkan kita sudah tahu, dan kita perlu ingat juga fenomena kepala air ini bukan satu isu yang baru. Dan kan contoh kalau kita ada gempa bumi, mungkin itu isu yang baru. So bila terperangkap, kalau kita contoh kita terperangkap di kawasan fenomena kepala air ni, yang pertama sekali ini mudah dicakap tapi susah nak dibuat. Jangan panik. Jangan panik. Itu wajib. Jangan panik. Sebabnya bila kita panik, keputusan yang kita akan buat selepas pada itu akan menjadi keputusan-keputusan yang mungkin di luar kawalan kita. Kan? So jadi apa yang kita boleh buat, kalau dikatakan mungkin boleh berpaut pada pokok, itu dinasihatkan jangan buat. Panjat pokok pun jangan buat, sebab kita kena faham fenomena kepala air ni dia mempunyai, apabila berlaku, dia punya luruan ataupun dia membentuk satu turbulen, dia ada turbulen ataupun pusaran air bila berlaku kepala air. Kan, dengan intensiti arus dia yang kuat, dia boleh membadai apa saja, terutamanya di kawasan pinggir sungai. Jadi apa yang perlu dibuat, kalau kita cerita kalau dia bereaksi itu dia belum terperangkap secara sepenuhnya. Apa yang boleh dibuat, larilah sejauh yang boleh. Tapi elakkan panjat pokok. Nanti panjat pokok risiko lain pula. Dan takut pokok itu tumbang ataupun dia terjatuh pada pokok. Kalau betul-betul terperangkap di tengah tu, yang pertama sekali berpautlah sekuat yang boleh di kawasan yang betul-betul pun di dahan-dahan ataupun apa akar yang betul-betul kukuh. Dan yang ketiga, ini agak sedikit ekstrim dan perlukan keberanian. Atau kita pegang konsep ini, usaha itu tangga kejayaan. Jadi berenanglah mengikuti arus sungai. Dia berisiko, tapi mungkin boleh menyelamatkan kalau kita ada keyakinan yang tinggi ataupun kita yakin boleh dapat, kita akan dapat. Tekniknya tu kan ada. Jangan kita berenang lawan arus. Ikutlah arus sungai. Mesti boleh akan selamat. Tapi ini berisiko lah. Dinasihatkan jangan. Untuk yang pandai berenang dan mempunyai keberanian tinggi, boleh mungkin berenang ikut arus tapi secara perlahan bergerak ke tepi lah ya. Betul. Bergerak ke tepi untuk membawa diri kita. Kalau kita faham, dia akan berenang, bukan maksudnya melawan ataupun terus cross sungai, tapi ikut dan pertahan ke arah tepi. Dan cari kawasan-kawasan yang boleh berpaut. Sebab kalau nak berenang sampai hujung, tak tahu sampai bila dah penat nanti sampai hujung lemas pula nanti kan. Satu cadangan yang baik sekiranya kita secara tiba-tiba terperangkap dalam keadaan kepala air ini. Setakat ini ada yang dilaporkan berkenaan dengan pendaki di Gunung Suku. Baru-baru ini ada 2 pendaki yang dilaporkan hilang dalam proses mencari dan menyelamat tersebut. Ada dikatakan serpihan badan yang dipercayai dijumpai. Jadi mungkin sedikit nasihat doktor untuk mereka yang merupakan yang menggemari aktiviti-aktiviti mendaki gunung, mendaki bukit dan sebagainya untuk sentiasa berhati-hati. Kita tak nak menghalang mereka untuk melakukan aktiviti kegemaran mereka, tapi nasihatlah daripada doktor untuk mereka ini. Yang pertama sekali, kalau
kita nak berikan nasihat kepada orang-orang ni, sepatutnya mereka ke awal tu sudah tahu bila kita nak buat sesuatu aktiviti sama ada rekreasi luar, pendakian, aktiviti air, itu kita kena faham apa risiko-risiko yang mungkin boleh berlaku bila kita pergi ke kawasan-kawasan tersebut. So nasihat saya dari dalam konteks kalau sukan itu bersifat mungkin dia hiking, mendaki dan sebagainya, yang pertama sekali dari segi kekuatan fizikal dan mental. Bila kita mau mendaki ini perlukan ada kekuatan. Dan yang kedua, jangan lupa kita mesti ataupun kita wajib melihat keadaan cuaca sebelum satu-satu aktiviti itu kita mula. Sebabnya cuaca ini dia boleh berubah dalam tempoh yang singkat. Itu kita kena faham, dan apabila kita faham situasi itu, kita boleh membuat langkah-langkah keselamatan. Jika berlaku begini, apa yang saya kena buat? Jika berlaku begini, apa yang saya kena buat? Jadi itu yang kedua. Dan seterusnya apa yang orang kata pelancong ataupun pengunjung yang menggemar aktiviti-aktiviti rekreasi ini, khususnya aktiviti rekreasi luar ini, perlu tahu ataupun cakna dengan fenomena-fenomena alam yang berlaku. Jangan ambil mudah. Bila kita ambil mudah ini, kita mudah untuk orang kata berdepan ataupun terjerumus dalam kesan daripada bencana alam itu tadi. Perlu tahu, kita perlu memahami konsep-konsep apa yang dipanggil kepala air, apa yang dipanggil orang kata hujan yang datang secara tiba-tiba dan boleh menyebabkan banyak fenomena alam yang khususnya berlaku di kawasan hutan yang kita tidak tahu. Dalam hutan itu apa yang ada dan apa yang boleh berlaku. Okey, jadi itu pentinglah bagi saya untuk mereka yang menggemari aktiviti rekreasi luar dan juga rekreasi air. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian tip-tip untuk penonton Suara Pagi Malaysia pada pagi ini yang menggemari aktiviti-aktiviti seperti ini. Semoga ini dapat memberi manfaat untuk anda penonton kita pada pagi ini. Terima kasih Dr. Frankie Marquez Atta bersama kita hari ini menerusi panggilan video untuk berkongsi berkenaan fenomena kepala air.